Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Kali ini Azam Baki betul-betul saya fikir dia dah hilang sabar dan saya harus tepuk tangan untuk perkara yang dilakukan oleh Azam Baki, Ketua Pengarah Suruhanjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Aduh, kadang-kadang pilihan daya saja. Saya salut apa yang Tan Sri Azam Baki ni kata dan saya setuju. Apa kata Ketua SPRM ini? Dia kata, kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya. Badan muka. Apa pendapat kamu? Kamu setuju tak dengan saya? Saya setuju dengan apa yang Azam Baki sebut ini. Kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya. Sebab kenapa? Kerja dia mesti dilaksanakan dengan baik. Sama ada orang suka atau tidak, tanggungjawab, amanah yang sudah diberikan harus dilaksanakan. Kalau tidak, nanti kena jawab di dunia, kena jawab di akhirat lagi. Dua tempat kena jawab. Siapa yang susah? Diri sendiri. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, yang tempo perkhidmatannya dilanjutkan setahun lagi, tidak terganggu dengan para pengkritiknya. Saya setuju. Tan Sri tak payah nak terganggu dengan apa yang orang tak suka tu. Dalam temu bual dengan New State Times, dia ditanya tentang asakan berbagai pihak yang menyerangnya, kiri, kanan, tengah, depan, belakang, atas, bawah, segala-gala tempat lah. Kemudian Azam Baki menjawab dengan tenang je. Dia kata, saya okey je. Memang ada yang tidak suka atau mahu saya keluar dari sistem. Kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya, katanya. Sebelum ini Azam terpalit dengan skandal pemilikan saham yang menimbulkan persoalan mengenai konflik kepentingan dan jika jumlah saham tersebut mampu dimiliki dengan gaji sebagai seorang penjawat awam. Bagaimanapun, dia mendakwa saham itu bukan miliknya tetapi dibeli oleh abangnya atas namanya. Oh begitu. Ini menyaksikan Suruhanjaya Security SC kemudiannya turut menyiasat jika terdapat kemungkinan penyalahgunaan akaun dagangannya. AC akhirnya mendedahkan bahawa Azam mempunyai kawalan penuh ke atas akaun dagangannya sendiri dan tiada dagangan proksi yang terlibat. Menurut Azam Baki, agensi itu sedang menangani lebih banyak kes rasuah membabitkan pegawai tinggi kerajaan serta wanita. Kita melihat peningkatan jumlah wanita yang terlibat dalam rasuah, kata Azam Baki. Pada tahun 2019, hanya 9 wanita yang disabitkan dengan jenayah berkaitan rasuah. Tetapi ini melonjak kepada 57 pada tahun lepas, katanya. Ini menunjukkan bahawa wanita juga terderita dengan rasuah, tampaknya. Apabila ada peluang untuk rasuah, kedua-dua jantina akan mengambil kesempatan untuk memperkayakan diri sendiri, diri masing-masing, katanya pada akhbar harian berbahasa Inggeris itu. Mendedahkan bahawa 2 hingga 4% daripada keluaran dalam negara kasar negara boleh hilang akibat rasuah. Azam berkata SPRM tidak menumpukan kepada kes kepentingan awam untuk mengurangkan ketirisan. Ini berjumlah kira-kira 30 bilion hingga 40 bilion setahun, kata Azam Baki. Wow. Sekiranya kita boleh selamatkan sekurang-kurangnya 10 bilion, itu sudah memadai. Kamu juga boleh menggunakan uang itu untuk membayar bonus kepada rakyat, katanya. Saya setuju dengan ini. Wow, banyak ini. 30 bilion hingga 40 bilion. Ini amat-amat mengejutkan. Tapi apapun, the heart of the story adalah Azam Baki tak peduli. Kamu tak suka dia, tak apa. Yang penting dia laksanakan tugas. Saya pun setuju. Yang penting dia buat kerja dengan betul, dengan baik, amanah, integriti, bermoral dan sebagainya. Yang penting betul-betul ikut undang-undang. Dia laksanakan seperti yang sepatutnya. Benci ke orang, suka ke orang, biar-pi ya. Dan nanti suara rakyat pendengar channel ni. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya
semua orang bakal akan memulakan langkah yang drastik menjelang pilihan raya untuk 6 negeri di Malaysia. Ada yang sudah mula, ada yang baru mula, ada yang sudah lama mula, ada yang sekarang ini akan masuk gear 6. Wah. Dan ini pasti akan membuatkan satu pertarungan luar biasa dahsyat di alam maya. Okey, terbaru. Laskar Cyber Kerajaan diarah masuk gear 6. Walawi. Kita ada gear 5 saja, sekarang gear 6. Setiausaha Akbar Kanan kepada Perdana Menteri, yaitu Tunku Nasrul Tunku Abaidah, menyeru kumpulan Laskar Cyber Kerajaan Perpaduan supaya membantu menyampaikan serta memberi penerangan kepada masyarakat di ruang maya berhubung dasar kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nasib baiklah saya bukan Laskar Cyber. Jangan silap, saya bukan Laskar Cyber. Saya tak pernah jadi Laskar Cyber. Tapi Laskar Cyber akan masuk gear 6. Saya fikir Muhyiddin akan masuk gear 12. Tunku Hasrul berkata, dia turut meminta Setiausaha Akbar SUA bagi setiap kementerian untuk menjalinkan kerjasama dengan kumpulan Laskar Cyber Kerajaan pimpinan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Lokman Nur Adam. Katanya ia penting khususnya bagi menghadapi 6 pilihan raya negeri PRN yang akan diadakan tidak lama lagi. Katanya, pesan saya kepada mereka iaitu SUA ialah untuk lakukan engagement dengan Laskar Cyber ini dengan lebih berskala besar kerana kita akan menghadapi PRN di 6 negeri selepas ini, katanya. Tambahnya lagi, tak boleh dah gear low ini, kena gear 5, gear 6 untuk pastikan inisiatif kerajaan perpaduan dan untuk pastikan 6 negeri nanti kita mampu lakukan yang terbaik, katanya. Tambahnya lagi, saya menjemput abang dan kakak Laskar Cyber semua ini untuk sama-sama membantu kami, membantu saya dengan memberi pandangan, input kalian cukup bermakna. Katanya, ketika beliau berucap pada Majlis Silaturahim Laskar Cyber Kerajaan Perpaduan di Ibu Pejabat UMNO di Kuala Lumpur malam tadi. Hadir sama pada majlis tersebut adalah Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri iaitu Samsul Iskandar Mad Akin. Pertemuan ini kali pertama diadakan selepas Pakatan Harapan PH dan BN membentuk Kerajaan Perpaduan. Gabungan ini memberi tumpuan kepada Laskar Cyber dipercayai selepas melihat sokongan yang diperoleh Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum PRU 15 dalam usaha menarik sokongan pengundi dengan menggunakan media sosial. PN dilaporkan telah mengeluarkan perbelanjaan yang amat banyak untuk menguasai media sosial khususnya TikTok bagi menarik sokongan pengundi muda. Dalam pada itu, Samsul berkata usaha untuk membentuk kerajaan perpaduan bukanlah mudah, apatah lagi bagi seteru politik yang telah bertelingkah sekian lama. Namun, katanya, demi kepimpinan negara, pemain-pemain politik ini sanggup bertolak ansur dan berjiwa besar dengan mengenepikan persengketaan dalam membentuk pentadbiran bersama. Menurut Samsul lagi, Perdana Menteri mewujudkan Malaysia Madani bagi mengikat kerjasama yang terjalin serta mewujudkan kestabilan kepada negara. Tambahnya, kenapa ada gagasan ini? Kerana Perdana Menteri berharap gagasan ini dapat mengikat semua kumpulan yang bergabung di bawah kerajaan perpaduan, sebab bukan mudah untuk ada kaitan ini dengan rakyat, dan rakyat akan tanya, tokoh politik akan tanya, kenapa kita bergabung? Sebab kita mahukan kestabilan, katanya lagi. Kali ini cabaran besar untuk Perikatan Nasional. Kali ini memang lawan di media sosial lah. Kita nampaklah nanti. Tunjuk Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.